Alhamdulillah, muslimin-muslimat yang dikasihi lagi dihormati. Hari ini kita buat live bersiaran langsung daripada Cameron Highland, Malaysia. Subhanallah, cantik sekali viewnya kan. Ya, inilah Cameron Highland. Jadi kita tahu Cameron Highland ini dipenuhi dengan keindahan alam semula jadi yang Allah telah aturkan di sini, dengan suasananya, dengan cuacanya, dengan muka buminya, Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Alhamdulillah, saya hadir di Cameron Highland ni adalah menerima jemputan daripada Masjid Saidina Abu Bakar Cameron Highland. So programnya akan bermula jam 10.30 nanti. Jadi sekarang kita buat dululah kuliah kita. 10.30 adalah slot ceramah di Masjid Saidina Abu Bakar Cameron Highland, Tanah Rata Cameron Highland. Dan ia terbuka untuk semua. Siapa duduk KL, Perak, belum terlambat lagi, dekat kan, ada laluan dekat yang Pahang, yang berdekatan, belum terlambat lagi untuk anda memulakan perjalanan, hadir sama-sama 10.30 nanti. Masya Allah. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Apa khabar sahabat-sahabat di FB? Lebih kurang 1,000 lebih. Sahabat di TikTok pun 1,000 lebih. Di IG dalam 300 lebih. Sekarang ni dalam lebih kurang hampir 3,000 lah ni yang hadir. Kita sebarkan lagi perkongsian kita. Kemudian kita seperti biasa, pejuang-pejuang media sosial, kita berjuang dengan cara masing-masing. Siapa yang berjuang melalui cara share, berjuang melalui tap-tap sampai 1 million tap, like di TikTok, berjuang komen, berjuang komen tu meninggalkan komen dengan doa, dengan soalan, dengan tulis balik ilmu, kemudian pejuang emoji, pejuang gift, lepas tu pejuang star. Semua ada cara masing-masing untuk berjuang di jalan dakwah media sosial. Saya di sini bersama dengan tim berjuang melalui penyampaian, anda melalui penyebaran, dan menguatkan engagement dan juga reach perkongsian kita. Ramai yang tanya, Ustazah kenapa sekarang ni tak dapat notification? Yes, memang bila program ilmu, lagi-lagi jelas ini adalah program dakwah Islam, maka algoritma tu mereka boleh kesan dan mereka sekat. Kita tahu siapa yang menguasai media sosial. Maka tuan-puan sekalian, tugas kita lah untuk saling menyokong, saling menguatkan engagement dan reach media dakwah kita ni. Dik air dik. Sebenarnya suara ni kejap okey, kejap tak okey, macam tu. Okey, Alhamdulillah, saya berada di Cameron Highland sampai lebih kurang hampir malam tadi untuk ceramah pagi ni di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik kan, menghijau, Masya Allah, indah sekali. Saya tak tahulah, ini pokok apa ni nama? Pakar. Saya rasa dia pokok Christmas ni dah. Ini bukan. Spesies pine. Ataupun saya rasa macam spesies apa tu, gazebo pula apa? Bonsai. Sejenis bonsai. Memang cantik lah. Tuan-puan boleh nampak kan yang belakang saya ni, nanti kita pergi zoom dekat. Atas tu memang kita panggil apa? Yang tinggi ni? Pokok pine Christmas. Pokok limau tinggi, besar, Masya Allah, menghijau. Dan cuacanya memang sejuk. Cuma kalau saya pakai, semua orang pakai sweater, semua orang pakai baju sejuk ni, tapi kalau saya pakai, dia macam kurang ustazah sikit lah. Jadi saya menahan sejuk ni. Ya, nanti pergi makan strawberry coklat, InsyaAllah kalau sempat. Sebab pagi besok saya ada ceramah dekat KL. Pagi besok ada ceramah dekat KL. Okay. Sekarang kita mulakan majlis ilmu kita. Seperti biasa, kita mulakan dulu dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita sama-sama membacakan surah Al-Kahfi, 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, dan kita tahu kebaikan dan kelebihan suratul Kahfi. Masya Allah. Yang mana dengan membacanya kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah Dajjal. Allah melindungi kita dengan wasiat Nabi membaca 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. Allah melindungi kita, menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal dan segala fitnah akhir zaman, tipu daya akhir zaman yang kita kadang-kadang tidak boleh nak membezakan mana yang benar, mana yang batil, mana yang hitam, mana yang putih, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Tetapi dengan beramal 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi ini, Masya Allah, mudah-mudahan kita sentiasa berada di jalan kebenaran dan jalan yang lurus. Subhanallah. Baik tuan-puan, muslimin-muslimat, kita akan sama-sama membacakannya. Kepada siapa yang tidak boleh membaca, sedang drive, tak hafal, anda boleh cuba ikut saya baca. Jika tak mampu juga, dengarkan. Mendengar bacaan Al-Quran juga beroleh pahala, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah buat kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu, wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami ya Allah daripada dalam setiap urusan kami petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah doa Ashabul Kahfi, doa para pemuda Al-Kahfi ketika menyelamatkan diri mereka, akidah mereka, keimanan mereka daripada Raja Dicyanus yang zalim, yang memerintahkan supaya tenteranya membunuh, menyeksa, memaksa rakyatnya untuk menyembahnya ataupun meninggalkan agama Islam yang suci. Lalu 7 orang pemuda ini bukan kerana takutkan mati, tetapi kerana mereka bernekat untuk mempertahankan agama Allah. Mereka memastikan supaya ada lidah yang menyambung kalimah la ilaha illallah. Maka mereka meminta petunjuk daripada Allah melalui doa ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi ini. Maka inilah di antara intipati yang sangat penting kenapa Nabi SAW meninggalkan wasiat, barang siapa yang membaca, menghafal, menghayati, beramal dengan 10 ayat terawal suratul Kahfi, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah Dajjal. Tuan-puan sekalian, fitnah Dajjal yang paling berat adalah berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan akidah.
Sama juga dengan segala ujian dan fitnah akhir zaman. Serangan bukan kepada batang tubuh, bukan kepada ekonomi, kesusahan hidup. Kerana umat Islam, Nabi dah sebut, sesungguhnya aku tidak bimbangi kamu diuji dengan kelaparan, kamu diuji dengan kesusahan. Tetapi aku risaukan, yang aku bimbangkan terhadap umatku akhir zaman adalah mereka diuji dengan kelimpahan, kekayaan, rezeki. Sebab itu bukan ujian kita, tetapi umat akhir zaman, iaitu kita, ujian paling utama adalah ujian akidah, ujian keimanan. Dan hanya Allah sahaja yang boleh melindungi kita daripada ujian ini. Kadang-kadang kita tidak sedar pun bahawa iman kita sebenarnya dalam situasi yang genting, iman kita senipis bawang. Kita tak perasan pun apa yang kita buat sebenarnya telah meruntuhkan iman kita. Tetapi Allah melalui wasilah ataupun perantaraan amalan membaca 10 ayat terawal ini, dan di dalamnya pada ayat ke-10 ada doa Ashabul Kahfi. Melalui doa itulah Allah menyelamatkan 7 orang pemuda sehingga mereka hidup dalam keadaan mempertahankan la ilaha illallah, dan mereka mati dalam mempertahankan la ilaha illallah. Dan Allah melindungi mereka dengan ditidurkan selama 309 tahun tanpa mereka melalui kesakitan, kerosakan tubuh badan. 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa pergi ke tandas, tidur sepanjang masa. Subhanallah, bangun, mereka bertanya sesama mereka. Kan ada yang kata mungkin kita tidur sehari suntuk, mungkin kita tidur dalam tempoh setengah hari, kerana tidak ada perubahan pada tubuh badan mereka. 300 tahun lebih, tuan-puan sekalian. Mereka juga manusia seperti kita, yang normalnya tidur berapa jam saja, tengah hari kena bangun. Allahu Akbar, Allah mampu, Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Allah boleh buat apa saja. Jadi jangan tanya bagaimana Allah menyelamatkan kita di akhir zaman. Bagaimana Allah akan menyelamatkan kita saat Dajjal turun setelah kita mengalami kemarau 3 tahun berturut-turut. Tuan-puan sekalian, hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya kemarau, Nabi bersabda, sesungguhnya sebelum turunnya Dajjal berlakunya kemarau 3 tahun berturut-turut. Sebelum berlaku turunnya Dajjal, keluarnya Dajjal, berlaku kemarau berturut-turut selama 3 tahun. Pada tahun pertama, Allah akan menahan hujan turun. Lebih kurang 1/3 hujan akan ditahan. Dan Allah memerintahkan supaya tumbuhan menahan diri daripada tumbuh 1/3. Kemudian pada tahun yang kedua, Allah perintahkan setengah hujan berhenti turun dan setengah tumbuhan berhenti tumbuh. Dan pada tahun ketiga, Allah perintahkan supaya hujan tidak turun langsung, dihentikan terus, dan tumbuhan juga dihentikan. Manusia ketika itu saling membunuh demi makanan, demi air. Manusia sanggup makan sama-sama manusia. Manusia sanggup memusnahkan, dan alam ketika itu sudah tidak ada pokok. Daun hijau semua dimakan, bahkan daun-daun kering juga dimakan. Manusia mati kebuluran. Bayangkan ketika ini Dajjal turun, kan, menawarkan makanan, mengawalkan tumbuhan, menurunkan air hujan, membawa makanan dan sebagainya. Tetapi dengan syarat sanggup tunduk kepadanya, tetapi orang beriman tidak akan. Dan ketika itu sahabat bertanya, apa yang dimakan oleh orang beriman? Kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sebagian ulama menyebutkan kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ia mampu mengenyangkan dan menghilangkan lapar dan dahaga orang beriman. Sebab itu ujian sebenar kita umat akhir zaman adalah ujian keimanan. Jadi wasiat Nabi beramal dengan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi adalah satu wasiat yang sangat penting untuk kita amalkan. Dan pastikan anak cucu kita juga mengambil berat dengan amalan ini. Subhanallah. Muslimin muslimat, saya ulang lagi sekali ayat ke-10 suratul Kahfi, ia doa Ashabul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakan buat kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu. Wahai lana, dan sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam semua urusan kami ya Allah, rasyada, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan membacakan 10 ayat yang terakhir suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan. Astaghfirullahalazim. Sorry. Sepatutnya kamu bertenang, kamu tengok ada something yang kamu kena tekan tadi. Maksudnya sama ada disagree ataupun agree, itu je. Terus keluar. Sebenarnya tak ada pun dia terus keluar sini. Allahu Akbar. Sebenarnya kamu kena tenang, kamu kena tengok apa yang dia cakap. Sebab saya selalu macam tu dengan TikTok. Kadang dia keluar je apa-apa saya baca, disagree ataupun agree, ataupun dia ada timing untuk ni. Aduh, tim saya tersalah. TikTok tiba-tiba keluar dan terus hilang. IG. Oh, IG. TikTok lah dia. TikTok. Sebenarnya TikTok. Tengok balik TikTok. Tekan balik dik. Ada. Masya Allah. Subhanallah. Sabar TikTok, sorry. Dia macam ni. Sebenarnya kamera tu rendah. Awak nampak tak saya menunduk? Awak kena tinggikan supaya saya dapat tengok ni. Sebab itu awak tak test tadi. Awak tak test duduk atas kerusi ketinggian. Tu yang saya jadi menunduk, tiba saya rasa kenapa lengah. Awak kena tinggikan, tolong tinggikan juga yang ni. Sebab dia nampak peha. Sebab tu saya tak selesa. Tinggi lagi dik. Okey. Tinggikan lagi. FB lagi lah. Okey. Ya, barulah rasa normal. Kau tak rasa menunduk.
Jadi walaupun awak tak dekat, walaupun tak zoom, dia tetap tak nampak ni lah. Okey, betulkan ni. Tak, awak kena samakan supaya betul. Dan awak buat sengih. Okey, ingatkan hilang terus tadi, InsyaAllah. Okey, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, doa tu tak habis. Sebab terkejut tiba-tiba hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, selesai membaca 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. Sekarang seterusnya kita sama-sama membacakan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Semalam saya dah sebut. Saya dah tulis mana fadilat Asmaul Husna semua. Saya ada tulis semalam dalam grup. Saya ada tulis, saya tanya, saya ambil gambar. Sebab kamu tak masukkan maklumat tu. Okey, kita baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu tengok, saya ada update benda tu dalam grup. Dalam hijrah saya ada. Bahkan kalau saya tak cakap pun, awak tahu benda tu adalah bacaan apa? Bacaan pagi, betul kan? Saya dah sebut semua bacaan pagi bawakan. Tapi sebenarnya yang apa ni, yang zikir rahmat ni sebenarnya tak habis lah. Dia ada yang 10 kali. Zikir ni, fadilat yang 10 kali. Bawa apa sahaja dalil yang berkaitan. Sama juga dengan Al-Kahfi ni, tak habis ni. Ada lagi yang berkaitan. Okey, subhanallah. Jadi Asmaul Husna tu dia adalah rutin harian yang sepatut disediakan. Kedua, selawat pun sama, tidak ada. Okey, sahabat-sahabat, muslimin muslimat, kita akan sama-sama membacakan Asmaul Husna, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izul muzilul sami' al-basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul al-hafizul muqid al-hasibul jalil al-karimul raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majid al-ba'isul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid
المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر قديم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف الملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Alhamdulillah. Selesai membaca Asmaul Husna. Bismillah. Seterusnya kita selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca 10 kali salawat, bermaksud Allah akan berikan rahmat kepada kita 100 kali. Itu berdasarkan hadis Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asyara salawat, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. So kita baca 10 kali, Allah berselawat kepada kita 100 kali. Bermaksud Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah. Sekarang kita baca zikir rahmat sebanyak 10 kali. Dan zikir rahmat sebanyak 10 kali ni ada dalil dia. Yang 100 kali ada dalilnya. Yang 10 kali juga Allah memberikan 10 kebaikan, melindungi 10 keburukan. Allah melindungi daripada jin dan syaitan. Allah juga melindungi daripada gangguan jin dan syaitan. Dan juga daripada dia ada fadilat, kelebihan dia bila baca 10 kali. Yang baca 100 kali ada fadilat dan kelebihannya. Jadi kita baca zikir rahmat, lepas tu kita mulakan sambung majlis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita akan sambung pengajian kita, susulan daripada kuliah semalam. Masya Allah, kuliah semalam tuan-puan sekalian, kita membicarakan tentang hadis Nabi SAW, yang merupakan hadis yang ke-159, hadis yang ke-166 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Susunan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ia merupakan hadis yang ke-166. Ia adalah hadis yang ke-11 dalam bab yang ke-16, iaitu perintah memelihara sunnah dan adab. Saya baca lagi sekali apakah isi kandungan hadis Nabi SAW. Ia adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kerana mungkin ramai yang tak hadir semalam tapi hadir hari ini, dan anda tidak tahu apakah topik perbincangan kita. Tuan-puan sekalian, kuliah kita ini sudah masuk siri yang ke-200 berapa dah, Dik? 390. Kuliah Riyadhus Shalihin kita ini sudah pun masuk ke siri 390. Sudah 2 tahun lebih dah kita buat tolak Sabtu Ahad. Kita buat kuliah ini setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 5 hari seminggu setiap pagi jam 7. Kita akan mulakan dengan majlis zikir, bacaan-bacaan zikir yang kita baca tadi. Kemudian seterusnya kita masuk ke majlis ilmu. So majlis zikir, majlis ilmu bergabung dua-dua disebut dalam hadis Nabi sebagai taman syurga di dunia. Jadi sahabat-sahabat, sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, Dik, sebenarnya IG ni kan kamu try je godek-godek macam mana supaya dia tak jadi kelabu. Perasan tak IG macam kelabu kan? IG sebenarnya dia ada filter juga ke? Cuma cari yang natural. Saya tak tahu, mungkin tersilap macam mana, tak apa, sambil-sambil tu ya. Sebab saya tengok di IG ni, di kelabu belakang tu tak nampak sangat menghijau. Yang lain okey, cantik menghijau. Okey, bukan saya nak cari filter, saya tak suka filter, cuma mungkin ada yang dia akan gitu. Okey, baik. Tak apa, awak try je. Kan? Okey. Kisah cicak. Ya, apa kisah cicak Ustazah? Terima kasih. Kasih Zita tanya. Kak Kasih. Okey. Sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, fokuskan Ustazah, nanti tak kabur. Tak pun lock kamera. Okey. Fokus. Tak ada. Dia kata suruh fokus. Macam mana? Tekan. Fokus. Okey. Tak apa. Okey. Tak pun lap kamera. Macam idea kan? Cuba awak lap kamera atas tu. Ke sebab plastik kamera tu. Cuba lap. Saya pun rasa macam ada kaitan je. Sebab kamera tu dia macam terkena plastik. Yes. Sebab itu dia kabur bahagian atas. Bawah macam okey. Betul tak? Cuba awak saya lap plastik dia. Betul lah. Plastik tu dia menutupi kamera. Cuba. Ada beza ke? Tak apalah, Dik, letak balik lah. No. Okay. Tak apalah. Nantilah kita tengok balik. Okay. Sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasih, hadis Nabi semalam saya akan baca lagi sekali. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi wa qala innahu la yaqtulu as-sayda wa la yanka'u al-aduwa wa innahu yafqa'u al-'ayna wa yaksiru as-sinna, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin anna qariban li ibn Mughaffal ghazaf فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف وقال إنها لا تصيد صيدا ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi SAW bersabda yang bermaksud
Daripada Abu Sa'id, Abdullah bin Mughaffal berkata, Rasulullah melarang menggunakan lastik. Rasulullah larang menggunakan lastik. Dan beliau bersabda, sesungguhnya lastik itu tidak dapat membunuh binatang buruan, tidak dapat membunuh musuh, dan bahawa lastik itu hanya membutakan mata dan memecahkan gigi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat, larangan Nabi menggunakan lastik ini kepada binatang yang besar, yang mana binatang itu tidak boleh pun membunuh binatang buruan ataupun tidak boleh pun membunuh musuh. Dia hanya akan menyakiti musuh, membutakan mata musuh ataupun boleh membutakan mata binatang buruan. Maksudnya menggunakan lastik kepada satu objek yang besar, makhluk yang besar, sama ada manusia ataupun kepada binatang buruan ni, biasanya binatang yang besar, ia hanya mendatangkan kecacatan ataupun memberikan kesakitan sahaja. Masya Allah. Tetapi ia tidak membawa, saya geram. Saya ni memang jenis gitu, sorry. Saya rasa kena buang juga. Barulah comel. Masya Allah, ya. Kotak mata tu kan rasa macam geram, kelabu. Kita dah buka plastik dia ni. Nanti awak pergi kedai, awak tukar plastik baru. Dia ada tu plastik baru. Okey. Kan? Sebenarnya tak apa kot. Tak ada plastik tu ya. Okey. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Kemudian Nabi SAW, Nabi melarang. Tetapi menggunakan lastik untuk binatang kecil boleh. Semalam kita dah bincangkan tentang apakah hukum menggunakan ataupun membunuh. Dah ada cantik dah tadi. Tak apa. Dah cantik dah adik. Awak pula buat sengit. Elok. Hai. Cubit ni kan. Elok tadi ni. Okey. Nah. Awak duduk. Hujan pula ya. Hujan. Tapi rintik-rintik ke awak agak-agak dia akan lebat. Hujan. Dah lah dekat kamera ni hujan. Bayangkan. Ramai lagi ambil payung. Macam awak ada payung? Ada. Tapi saya rasa ni hujan macam hujan rahmat. Cuma awak kena lindungi ni je. Memanglah hujan rahmat. Macam nak lebat. Nampak tak hujan? Orang nampak lah. Hai. Jomlah kita pindah bawah tu. Pindah side ya. Pindah. Kan lebat. Lencun saya. Habis bedak nanti. Okey. Tapi macam okeylah, jalan. Boleh. Tak. Okey. Ya. Tak apa, nanti tak hujan kita pergi balik. Sana dik, sana. Situ. Dia background sana. Gitu. Okey. Awak betulkan. Betul. Bila hujan turun kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, limpahkanlah manfaatmu sebagaimana engkau melimpahkan hujan ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah manfaatmu, kebaikan daripadamu, rizkimu ya Allah, kelapangan ya Allah. Limpahkanlah kebaikan ya Allah sebagaimana engkau limpahkan hujan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Saya berada di Cameron Highland kerana ada jemputan ceramah di masjid tak jauh, 5 minit je daripada sini. Daripada masjid Cameron Highland ni ada ceramah nanti pukul 10.30. Jomlah sesiapa yang berdekatan naik ke Masjid Abu Bakar di Cameron Highland. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Jadi kita dah faham yang dilarang adalah melastik makhluk yang besar sebab ia akan mencacatkan. Dan semalam kita dah bincangkan tentang kelebihan ataupun persoalan betul ke kalau kita betul ke membunuh cicak itu dapat pahala. Jawapannya betul. Bunuh cicak dapat pahala dan membunuh cicak diberikan ganjaran. Dik, kamu tak ada tu ganjaran yang mana tak dengar suara. Ya Allah. Macam-macam kan. Okey, membunuh cicak ni, terima kasih. Suara mood dengar dah sekarang? Boleh dengar?
Dah boleh dengar suara? Dah. Cuba awak check dekat IG. IG cakap tak dengar langsung ke termute tadi? Mute bukan mute. Okey. Sahabat-sahabat, Masya Allah, bahkan hadis Nabi menyebutkan sesungguhnya cicak itu dia meniupkan api. Cicak itu meniupkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Sebab itu jadi sunat membunuh cicak. Sehingga kan Nabi sebut barang siapa yang membunuh cicak, baginya diberikan 100 kebaikan. Banyak, diberikan 100 kebaikan siapa yang membunuh cicak. Dan pada pukulan yang pertama, maksudnya sekali pukul cicak terus mati, diberikan 100 kebaikan. Kemudian jika dibunuh untuk pukulan yang kedua, maksudnya pukul pertama, lastik pertama belum mati, lastik kali kedua baru mati, kurang sikit pahala. Kemudian jika dibunuh, maksudnya di lastik ketiga baru mati, maka ketika itu kurang lagi daripada pahala yang kedua. So tuan-puan sekalian, dalam membunuh binatang ni, binatang-binatang yang perosak memang harus dibunuh. Macam lipas, cicak, tikus, lalat contohnya, jika mereka mengganggu kita harus dibunuh, tapi dengan syarat berlaku ihsan. Biar pukulan pertama binatang terus mati, jangan diseksa, jangan dibunuh perlahan-lahan. Perlu berlaku ihsan, belas kasihan. Mereka juga ada rasa sakit, mereka juga adalah ciptaan Allah, tapi mereka boleh menyebabkan pencemaran, kerosakan. Mereka binatang perosak, maka boleh dibunuh tetapi dengan cara ihsan. Okey. Kenapa masih lagi di IG? Ada suara. Okey, tak apa. Okey, sahabat-sahabat. Makin lebat rupanya. Cuma macam mana ya, saya ni betul-betul membelakangi. Faham maksud saya? Saya rasa kejap. Adjust sikit je. Saya macam dia jadi macam kurang selesa. Okey, macam ni kot. Jadi dah jelas ya, muslimin muslimat dimata Allah sekalian. Ni tolak sikit. Bukan makanan tu. Okey, dia makanan. Sekarang kita nak pergi kepada hukum memakan belalang. Macam mana? Okey sikit Tak, dia sebenarnya backlight. Jadi silau gitu. Tak apalah dek, belakang ni sikit, asalkan nampak sikit ni. Okey, hukum memakan belalang. Hukum memakan belalang. Ni tarik sikit biar kamera kat sini. Semalam ada yang tanya apa hukum memakan belalang. Subhanallah. Secara umumnya memakan belalang adalah harus boleh makan belalang. Okey, ini berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Masya-Allah. Maaflah ya, biasalah kalau buat outdoor tiba-tiba hujan. Okeylah sikit macam ni. Okey. Saya lagi gelap je. Kena tunggu ready time. Tak apalah, saya rasa macam Sekejap lagi matahari naik mana? Sana ke? Sana. Tak apa, asalkan kita boleh fokus ya. Okey, sahabat-sahabat, maksudnya Sahih Muslim 1952, Sa'altu Abdullah bin Abi Aufa an qatli Jarad faqala ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 ghazawati na'kulu Jarad. Aku bertanya Abdullah bin Abi Aufa tentang membunuh belalang. Dia menjawab, aku pernah pergi berperang bersama Rasulullah sebanyak 6 kali dan kami memakan belalang. Boleh jadi ketika itu tidak ada sumber makanan lain, yang ada adalah salah satunya belalang. Jadi sahabat Nabi kata, dan kami memakan belalang. Manakala daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Uhillat lana maitatani al-hut wal jarad." Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai, ikan dan belalang. Yang mana dua bangkai ini tidak perlu disembelih, kan? Ada yang tanya kenapa ikan tidak perlu disembelih? Tak macam binatang lain, ikan pun besar juga, kenapa?
Terima kasih Rabiatul Karim. Dia kata suaramu dirindui. Sebut nak IG. Betul kan? Memang tak ada kan di IG kan? Betul? Handphone awak ada? Kenapa ramai sangat yang kata tak ada suara kat IG? Okey. Tak apalah, buka je lah terus dulu. Nanti kita tengok macam mana. Okey, subhanallah. Nabi kata dia halalkan 2 jenis bangkai, iaitu pertama bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang. Maksudnya ikan kalau kita tengok tak perlu sembelih. Ada orang tanya, kenapa ikan tak perlu sembelih? Jawapannya adalah kalau anda jumpa leher dia, anda sembelih lah. Nak sembelih tak ada masalah, sembelih je lah ikan tu. Tapi kalau jumpa leher, sembelih tu kan di leher. Anda pernah tengok leher ikan? Siapa pernah tengok leher ikan? Pernah tengok? Tak pernah. Memang ikan tidak ada leher. Ikan tak ada leher. Cantiknya air hujan yang turun tu kan? Macam salji pula. Dia macam halus. Masya Allah. Cuba awak pergi. Awak rasa tak air tu? Rasa? Masya Allah. Hujan sebenarnya di kamera ni. Jadi sahabat-sahabat, belalang boleh makan. Itu di antara binatang yang kalau kita penyek dia tak ada darah. Ikan ada darah tak? Kalau kita potong ada darah. Dia sebenarnya memang betul-betul lah. Kesian orang IG. Memang mood betul lah. Bukan pasal isu ni. Rupanya memang betul-betul tertekan mood. Macam mana awak kata boleh dengar suara? Cannot lah dik. Kalau awak nak check audio, awak tak boleh lah. Awak dah pasang dua-dua, awak dengar lah suara daripada TikTok. Kesian tadi diorang semua live. Diorang dah live. So kalau diorang cakap tak dengar tu, awak kena dengar daripada satu yang cakap tak dengar. Awak tak boleh buka yang lain. Gitu. Masya Allah. Macam-macam lah ujiannya. Kalau buat dekat outdoor ni, sebenarnya outdoor ni kita buat ni di kamera sebab saya ada ceramah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Berdasarkan hadis ini, Nawawi memfatwakan keharusan memakan ikan belalang meskipun tidak melalui proses penyembelihan. Hal ini kerana kedua-dua jenis binatang tersebut mustahil untuk disembelih. Maka syarat sembelihan itu gugur. Gitu. Jadi bolehlah makan belalang. Siapa pernah makan belalang? Makanlah. Kerana ianya sama jenis dengan binatang buruan di laut yang halal dimakan. Itu jawapan daripada Nabi SAW. Siapa pernah makan belalang? Siapa pernah makan? Sedap. Sedap ayam belalang. Pernah? Meh IG jemput masuk. Sekarang dah boleh dengar kan suara IG? Kenapa masih tak dengar? Dah dengar Dah dengar? Dah. Okey. Sedap. Ui, rasa macam tak sampai hati lah nak makan belalang. Awak pernah makan belalang? Dia rasa macam mana? Boleh tak bagi gambaran? Keruk-kerak. Macam keropok. Belalang tu macam keropok. Sebenarnya kita tak boleh nak menghina makanan ya. Kita tak boleh menghina. Kita tak boleh cakap belalang, sebab ia makanan yang halal dimakan. Dan dia adalah satu makanan yang menjadi makanan ruji golongan tertentu, kaum tertentu. Faham ya? Dia jadi makanan harian, sumber makanan harian kaum tertentu. Jadi kita tak boleh menghina makanan walaupun kita tak suka. Nabi pernah dihidangkan dob, iaitu sejenis biawak padang pasir yang harus dimakan. Tapi Nabi tidak memakannya. Ia bukan menjadi makanan kebiasaan bagi Nabi dan penduduk Madinah. Tetapi sebahagian daripada kaum Arab Badui, mereka makan. Bila Nabi dihidangkan, walaupun Nabi mungkin terasa geli ataupun rasa macam loya, tapi Nabi hanya menjawab terima kasih. Nabi menghargai hidangan tersebut dan Nabi cuma menjawab, ini adalah makanan yang tak biasa saya makan. Itu saja. Nabi tidak menghina makanan. Jadi tuan-puan sekalian, kalau tengok sirah Nabi, Nabilah satu-satunya manusia yang tidak pernah mengeluhkan makanan, ataupun tidak pernah komplain makanan, ataupun tidak pernah mengejek makanan.
saya pasti kita pernah mengejek makanan. Kita pernah mengeluhkan makanan ataupun komplain makanan. Sama ada makanan di kedai makan, makanan di rumah masa kita kecil, mungkin makanan terutamanya kalau makanan restoran lah, tak kena tekak, tak kena selera kita. Tapi Nabi tidak pernah mengeluhkan makanan. So walaupun kita tak pernah makan belalang dan kita rasa macam geli nak makan belalang ataupun rasa macam tak sanggup nak makan belalang, sekiranya ada orang hidang belalang dengan kita nampak dia punya kaki, dia punya semua tu kan, kita tengok, tetapi tahanlah diri kita daripada tahan diri kita daripada mengejek. Tahanlah diri kita daripada mengejek. Hai, Masya Allah, saya tak boleh menahan diri saya. Saya tak boleh tahan diri saya. Kita buat dengan cepat, dengan semua. Okay, sebab dah berhenti. Sebab cantik sangat, tak boleh. Saya geram dengan pemandangan yang indah. Okay, jom. So, belalang boleh makan. Kamu gerak, kamu ikut saya. Kamu bawa yang tu. Tak. Ini saya bawa. Kerusi. Okay. Mana kawan-kawan kamu lagi? Cari sarapan? Tak payah. Bagi tahu yang orang balik, tak payah cari sarapan. So, kita boleh makan kat sini. Cuba tuan-puan tengok. Ini sejenis apa pokok ni? Bonsai kan? Ui, lawa saya duduk kat sini. Sebab hujan dah ni. Cuba tengok dekat. Unik sangat bonsai dia. Unik kan? Maksudnya bonsai dia macam... Pokok pine. Cuba tengok. Dia memanjang gitu. Dia nampak Dia nampak kan? Dia memanjang. Bukan bonsai betul lah. Ini daun bukan bonsai. Okey, cuba tengok tu. Dia macam berselirat gitu. Cuba awak tunjuk yang ni, Dik. Cuba awak tunjuk yang ni. Panjang. It's okay. Tengok ni. Panjang. Ya Allah. Padahal ada hujan, ada ribut. Maksudnya kuat. Allah jadikan. Masya Allah. Cuba tengok. Awak. Sebenarnya awak tak nampak. So, seorang pegang. Tapi awak kena pandai-pandai ni. Saya cuma nak berkongsi keindahan alam. Dik, awak kena tengok, tak nampak. Awak kena tunduk, Dik. Tu nampak bangunan. Kita nak tunjuk pokok. Ada. Kan si rotate kamera ni. Memang rotate lah, senang. Memang. Okay, cuba tengok. Allahu Akbar. Hebatnya ciptaan Allah. Tapi saya rasa pokok ni kau nak tanam kat rumah, tak tumbuh kot Dik, awak kena tunjuk ni. Tundukkan sikit. Okey. Cuba tengok dia punya panjang ni. Macam buai pula. Boleh gitu-gitu. Sampai hujung. Betapa kuatnya. Maksudnya, betapa kuatnya dahan dia tu. Dahannya tu betapa kuatnya. Cuba tengok keunikan ciptaan Allah. Sana. Cantik kan? Allahu Akbar. Nanti kita kena buat shoot video pendek kat sini. Okey. Ini penginapan yang disediakan oleh penganjur lah. Jadi saya duduk di sini. Cuba tengok ni. Tingginya pokok ru. Bukan pokok ru. Pokok apa? Pine. Yang biasa apa ni, Christmas tu ya. Tinggi. Ya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, kita duduk celah-celah pokok ni. Baik. Tak apa, kita buat santai-santai, jangan ni. Okey, kita berkongsi. Ramai lagi sebenarnya yang tak pernah sampai ke Cameron Highland kan. Saya sampai Cameron masa sekolah rendah. Mak ayah selalu bawa datang sini di Cameron Highland ni. Sebenarnya mak ayah ni memang jenis yang suka bawa anak-anak berjalan. Lepas tu yelah sekolah menengah saya rasa macam sekolah rendah, sekolah menengah tak terhitung dah lah saya datang Cameron ni. Sebenarnya tak terhitung dah berapa banyak kali. Lepas tu dah lama tak datang, bertahun-tahun. Sebab apa? Sebab Cameron Highland ni semakin padat.
Kalau hujung minggu orang kata memang penuh lah, orang beratur apa semua, jam. So kita pun dah tak gagah dah, tua-tua ni nak menghadapi jam. Kenapa dik? Okey tu. Suara lagi. Comel je cik, tak ada suara. Siam pula. Okey dah. Banyak sangat bergerak ni, pening dah dia orang. Okey. Ya. Bila kita tengok ciptaan Allah yang begitu indah, so kita sebut nama Allah apa? Allah ya Khaliq, yang maha mencipta keindahan. Cantik kan? Kinat Allah. Okey. Jadi sahabat-sahabat, sekarang saya takkan bergerak dah. Hujan pun dah berhenti. Cahaya pun semakin terang. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya mendoakan semoga Allah kurniakan rezeki kepada semua untuk sampai ke Cameron Highland. Allah kurniakan rezeki. Sebenarnya di Cameron Highland ni, kos ada je yang jimat. Ada banyak homestay, ada banyak apartment. Yang satu apartment harga 200 lebih je. 200 lebih, 300 lebih, 200 lebih saja. Yang mana dalam apartment tu ada 3 bilik, ada rumah. Saya kalau bawa, memang bawa family cari apartment. Kan ada apartment yang lebih kurang dari 200 lebih. Mungkin ada yang 100 lebih, wallahualam, apartment lama 3 bilik. Jadi kita anak-anak ramai duduk dalam, selesa-lah dan menjimatkan. Lepas tu kita boleh jalan tengok ladang teh yang menghijau, ladang strawberry, kemudian ada ladang apa ni nama? Ada ladang ada taman ni lavender. Saya pun mungkin petani pergi lavender tu dengan purple. Kalau dia orang bagi kita buat live, kita buat live dekat situ, insya-Allah. Okey. Suara mute lagi, kesiannya. Sian sungguh di IG ni, kesian. Saya tak tahu. Nanti tengok. Awak kena dengar sekarang dekat IG. Okey. Muslimin muslimat. Sekarang kita pergi kepada soalan yang ada ditanya semalam. Apa hukum makan ulat daripada sarang tebuan? Sarang tebuan tu ada ulat dia. So apa makan ulat? Hukum makan ulat daripada sarang tebuan? Jawapannya, hukum memakan ulat dalam mazhab Syafi'i adalah haram, melainkan jika ulat tersebut tidak dapat dielakkan. Dalam mazhab Syafi'i, makan ulat adalah haram. Contoh kes-kes yang dimaafkan ialah ulat yang terhasil daripada keju, cuka dan buah-buahan. Jadi kadang-kadang kita termakan ulat buah. Buah tu berulat. Kita pun makan, tak perasan. Maka ia dimaafkan. Kadang cuka. Kan, cuka tu kita tak tahu dia dah berulat. Keju. Jadi ia dimaafkan. Kerana ulat-ulat berkenaan lahir daripada bahan-bahan suci. Buah suci. Ia adalah ulat daripada buah. So dia daripada suci. Sama juga dengan yang terhasil daripada keju dan terhasil daripada cuka. Maka ia dibenarkan. Bukan dibenarkan, ia dimaafkan. Kalau kita nampak ulat tu menggeletek keluar daripada buah, kita sengaja kutip. Ui, sedaplah ulat buah ni, tak boleh. Tapi kalau makan tak sengaja, tahu-tahu dah tinggal baki nampak ada ulat, maka ia dimaafkan. Tetapi kalau kita ambil ulat gonggok ke, ulat ulat yang besar-besar tu, ulat ni lah, sengaja kita kutip goreng tu, tidak dibenarkan sebab ia kategori binatang yang menjijikkan. Sekalipun begitu, yang dimaafkan hanyalah jika dimakan bersama-sama bahan suci tersebut dan bukannya dimakan secara asing. Misalnya ulat keju dimakan dengan keju, ulat cuka dimakan dengan cuka dan ulat buah dimakan dengan buah. Adapun jika dihasilkan ulat daripada buahnya, maka haram hukumnya. Jelas ya? Okey. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyebutkan bahawasanya telah dinaskan oleh ulama bahawasanya tiap-tiap ulat dan jika ada yang suci pada ketika hidupnya sekalipun, ada yang mengatakan ia haram memakannya. Okey, begitulah jawapannya. Kesimpulan, hendaklah dipastikan mudarat dan kebaikan yang datang daripada memakan ulat tebuan sebelum memakannya. Jadi walaupun ada yang kata harus, boleh, tetapi pendapat mazhab Syafi'i kita haram. Jadi janganlah makan walaupun ulat tebuan. Muslimin muslimat, ada yang tanya, apakah hukum membunuh binatang yang nazak dan kritikal? Atau ada kaedah Euthanasia. Saya nak sebut pun takut salah. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Contoh ya, kita tengok ada kucing yang sakit. Kucing yang sakit. Ataupun kita nampak anjing yang sakit. Boleh tak kita bunuh mereka? Boleh tak? Okey, kita tengok. Muslimin muslimat.
berkenaan dengan ihsan kepada binatang, ia adalah satu kewajipan. Berlaku ihsan pada binatang adalah satu kewajipan, yang mana bahkan ia menjadi asbab seseorang itu masuk neraka ataupun masuk syurga. Ada hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Dakhalatil mar'atun nar fi hirrati rabatatha falam tut'imha wa lam tada'ha ta'kulu min ghashashil ardi." Nabi bersabda, ada seorang wanita masuk dalam neraka kerana seekor kucing yang dikurung tanpa diberikan makan dan tidak melepaskan kucing tersebut untuk makan, untuk cari makan sendiri, supaya binatang itu berkeliaran di atas muka bumi. Okey, Nabi memberitahu ada seorang wanita yang diseksa, yang dicampakkan ke dalam neraka. Asbab apa tuan-puan sekalian? Asbab kerana dia mengurung kucing dan dia tidak memberi makan kepada kucing, dan dia juga tidak melepaskan kucing tersebut supaya dapat mencari makan sendiri. Asbab perbuatan zalim dan kejam wanita ini terhadap kucing, maka ia dicampakkan ke dalam neraka. Sebab itu berhati-hati mereka yang membunuh kucing, yang menyeksa kucing dan juga binatang-binatang lain. Kerana Islam memberatkan tentang perbuatan ihsan. Ihsan itu adalah sebahagian daripada iman. Ihsan ini kita buat baik kepada Allah dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ihsan kepada manusia, berbuat pada manusia, tidak menyakiti manusia, membuat kebaikan pada manusia. Ihsan kepada binatang juga begitu. Jadi kepada siapa yang melakukan keburukan, penyiksaan kepada binatang, antara golongan yang dicampakkan ke dalam neraka, maka berhati-hati. Subhanallah. Muslimin muslimat, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zabha wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih zabihatuhu." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan ihsan ke atas setiap perkara, belas kasihan. Maka apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan sebaik-baiknya. Kalau bunuh, bunuh dengan sebaiknya. Kalau kamu sembelih, sembelih dengan sebaiknya. Kalau kamu nak bunuh binatang, kan, sama ada binatang itu binatang yang boleh dibunuh, harus dibunuh, seperti lipas, tikus, cicak. Cicak dapat pahala ya. Lalat, bunuh dengan sebaiknya, jangan dalam keadaan menyeksa. Dan kalau binatang buruan, kamu memburu binatang tersebut, biarlah dengan buruan kamu tu binatang tu terus mati dan boleh disembelih. Okey, disembelih dengan sebaiknya. Nabi sebut, dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan sebaik-baiknya. Hendaklah kalian tajamkan pisau supaya binatang disembelih mati dengan lebih cepat dan mudah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Baik, saya nak sentuh bab sembelih. Saya pernah sembelih ayam, saya pernah sembelih kambing, dan saya pernah sembelih lembu. Percaya atau tidak? Believe it or not. Kan ada program tu kan. Believe it or not. Yes, saya pernah sembelih. Ya Allah, masih lagi lah komen yang sama, tak ada suara di IG. Masya Allah. Semua kata tak ada suara, tak ada suara. IG. Tak apa ya. Tuan-puan sekalian, pelik tak saya sembelih? Pelik kan? Mungkin orang kata, Ustazah dahsyatnya Ustazah sembelih lembu sampainya hati Ustazah. Sanggup Ustazah sembelih? Ada orang rasa bila sembelih ni, maka orang tu macam kejam sikit lah. Bukan kejam, macam hati keras. Hati keringnya boleh sembelih lembu, boleh sembelih kambing. Saya tak sampai hati. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, saya dulu sebelum saya penceramah bebas macam ni, saya adalah pegawai hak awak agama Islam JAKIM, kemudian bertugas bahagian halal, penuh pengarah bahagian halal di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Saya adalah antara pihak yang memberikan tauliah sembelih. Saya bagi ceramah sembelih, saya bagi kursus sembelih untuk dapat penyembelih dapat tauliah. Lepas tu bila saya dah selalu buat kursus tu, saya pun rasa nak cubalah belajar sembelih. Tetapi masa kita buat kursus, kita cuma belajar sembelih ayam je.
Ui, itulah kali pertama pengalaman saya sembelih ayam. Gunakan pisau sembelih ayam. First sembelih, terputus kepala. Sebab kita takut, kita macam tak sampai hati. Kita kan kalau luka sikit pun kita dah ngeri, kita rasa macam sakit. Bayangkan nak bunuh binatang, nak menamatkan riwayat, kita rasa belah kasihan tu tinggi. Tak sampai hati, kita tahu yang tak sampai hatilah ceritanya. Tapi sebab saya buat kursus, saya nak tahu macam mana proses yang betul. So, dari situlah saya belajar sembelih ayam. Daripada first percubaan, terputus kepala. Lepas tu saya dah mahir, tak putus kepala, dengan tenang saya sembelih. Saya sembelih dengan tenang. Yang manakah urat yang perlu dituju, iaitu urat wajdain dan urat marikh. Urat marikh dan dua urat kiri dan kanan. So, sembelih tu dikena macam ni. Kemudian setelah beberapa tahun dan setelah berhenti, kita bina ladang ternak umah. Kami ada membina ladang ternak umah, dah ribuan dah lembu dan kambing yang kita ternak. Subhanallah. Pada 3 tahun yang lepas, tuan-puan sekalian, pada 3 tahun yang lepas, masa tu kita dapat tempahan lebih daripada 1,000 lembu dan kambing untuk disembelih. Masya Allah. Lebih 1,000 ekor yang kita perlu selesaikan dalam tempoh 3 hari. Lembu lebih kurang 700, kambing lebih kurang ni campur semua dan 1,000 lebih. So ketika itu kita ada beberapa penyembelih lelaki. Suami saya pun sembelih, Ustaz Azmi sembelih, ada staf sembelih dan ada beberapa orang. Sampai setiap hari kita nak kena sembelih sampai 300-400 penyembelih dah tak larat. Semua dah lembek. Dah tak ada dah penyembelih ni. Jadi masa tu semua penyembelih kata, Ustazah cubalah, Ustazah kan dah pernah sembelih ayam. Lepas tu saya juga membesar dengan melihat ayah saya bila musim ibadah korban selalu sembelih. Saya kata saya tak pernah sembelih kambing, tak pernah binatang besar. Lepas tu saya kata tapi saya nak mencuba. Apa hukum wanita sembelih? Harus. Pada zaman Nabi, wanita juga menyembelih kambing. Dan Nabi pernah ditanya apakah hukum wanita menyembelih. Nabi kata makanlah sembelihan wanita. Hukumnya dengan syarat wanita tersebut dia sembelih dengan yakin, bukan dengan ragu-ragu. Sebesalah, dah belum. Dengan ragu, tak. Tetapi dengan ilmu. Dengan tenaga yang dia boleh. Maksudnya dia ada kekuatan supaya dia tidak berlaku kekejaman pada binatang. Dan sebenarnya bila saya sembelih bukan sikit. Saya sembelih jumlah yang banyak. Lebih 10 ekor. Maksudnya sekejap saya sembelih. Subhanallah, sebenarnya dengan sembelih menanam sifat ihsan. Lalu saya belajar bagaimana teknik sembelih, dan saya daripada kecil selalu melihat ayah saya sembelih lembu kambing bila musim korban. Dan ayah saya adalah orang yang selalu demand tinggi. Ramai orang nak arwah ayah saya sembelih bila sampai musim ibadah korban. Sebab penyembelih ni dia ada kemahiran dia. Bila dia mahir, dia tahu teknik, daging jadi lembut, lepas tu dia kurang lemak. Jadi selalulah saya daripada kecil tengok ayah saya bila musim korban, ayah saya tahu dia kena sembelih hari tu 10 ekor lembu, bertukar tempat. Ayah saya dah siapkan pisau lebih daripada 10. Ayah saya akan buka dia punya alat tu, sebab dia gulung. Lepas tu terbentanglah, memanjang. So, dan dia akan tajamkan, sebab arwah ayah saya tak akan guna pisau sembelihan yang sama. Setiap binatang misi yang berbeza. Boleh je ayah guna yang sama, lepas tu ayah tajamkan balik. Tetapi ayah kata setiap binatang ayah akan guna pisau yang berbeza. Ayah akan pastikan ia betul-betul tajam. Dan pisau tu bukan murah tau. Satu-satu tu ribu-ribu. Maksudnya betapa arwah ayah ni nak ikut sunnah Nabi, nak pastikan. Ada yang ratus, ada yang ribu. Padahal nak guna setahun sekali je. Tapi begitulah cintanya ayah ni bila masuk musim korban. Dan orang kata kalau Haji Harun sembelih, efek dia berbeza. Sebab apa? Sebenarnya tuan-puan sekalian, bila saya belajar tentang ihsan ketika sembelih, dan apabila kajian saintis mengkaji, kan, mereka kaji apa? Bagaimana cara nak membunuh ataupun mematikan binatang paling lembut. Lalu saintis ni lah bukan Islam, Australia, New Zealand, mereka kan banyak lembu kan.
Mereka cuba pelbagai kaedah. Antaranya mereka cuba kaedah apa? Kaedah water basting. Menggunakan binatang ni dimasukkan dalam air, separuh air ke, lepas tu dialirkan dengan elektrik. Ada juga dengan direct elektrik. Ada juga dengan kaedah dia pukul kepala dengan kalau kita tengok, kalau Australia dia ada guna kaedah ni. Dia guna alat yang mana dia akan himpit lembu tu, bukan sampai mati, bukan sampai hancur, supaya lembu tu tak boleh bergerak. Jadi lembu tu akan duduk diam. Kesian betul lah di IG ni. Okay. Lepas tu lembu tu akan duduk tegak je. So, ada satu tukul besar, tukul besi yang besar, akan ketuk kepala lembu ni. Supaya lembu tu mati. Faham ya? Mati kerana pecahnya kepala. Dan pelbagai bentuk cara yang mereka cuba buat, dan mereka nak buktikan bahawasanya sembelihan dalam Islam bukan cara yang terbaik untuk bunuh binatang. Faham ya? Mereka cuba pelbagai cara lah supaya binatang ni kononnya tidak sakit. Tetapi bila mereka pasang alat untuk pengesan rasa sakit pada binatang, mereka dapati binatang tu teramat sakit. Dan bila binatang tu sakit, binatang itu mati dalam keadaan tegang, kejang otot tegang. Akhirnya daging itu jadi keras sebab dia mati dalam keadaan kesakitan. Faham tak? Jadi keras, jadi tak lembut, tak juicy, tak sedap. Akhirnya bila mereka buat kajian kaedah sembelihan dalam Islam, mereka terkejut, resultnya zero sakit. Binatang tu sebenarnya tak sakit. Binatang tak sakit, tapi dengan cara yang betul. Kenapa binatang jadi tak sakit, tuan-puan sekalian? Apabila seorang yang mahir sembelih lembu contohnya, bila dia letak di bawah, sebab saya belajar tuan-puan sekalian, saya tengok cara arwah ayah saya daripada saya kecil. Saya akan ikut, kami akan anak-anak akan tengok cara ayah sembelih. Pisau, lepas tu dengan kekuatan tenaga, lepas tu sekali tarik je. Macam tu. Maksudnya, soalannya ni pisau kan. Cara pegangnya macam ni. Jadi, ini tempat pisau yang tajam. Lepas tu bawah leher. Maksudnya sekali tarik je tau. Tapi kalau orang tak mahir, dia akan pegang pisau macam ni tau. Dia akan, jadi dia tak kuat. Dia akan mungkin dia mula pada atas. Lepas tu dia kena tarik kali kedua. Faham? Jadi, bagi orang yang mahir, dia pegang macam ni. Ini leher kan? Ini leher. Kalau arwah ayah saya dibuat sekali je. Walaupun leher lembu tu besar. Oh, cara macam ni tuan-puan sekalian, apa yang berlaku, tapi memang dia kena tekan, dia kena ada tenaga tekan. Dua urat leher, kiri dan kanan, wajudain putus. Kemudian urat mahir putus. Apa berlaku? Kenapa lembu tu hilang deria sakit? Kerana dua urat itulah yang memberi signal sakit ke otak. Faham? Okey, kalau nak mudah faham, macam ni tau. Kalau kita contoh bius lah. Why tak rasa sakit? Why tak rasa sakit bius? Kalau orang perempuan bersalin, dia bius separuh badan je tau. Dia biru separuh badan. Dan orang bersalin ni dia boleh bercakap, boleh sedar. Padahal kat bawah tu belah tu. Kenapa tak rasa sakit? Padahal doktor belah. Siap boleh tengok. Siap boleh. Kerana ada urat yang bersambung di otak yang dibius. Urat yang menghilangkan diri rasa sakit tu. Faham tak? Sebab sakit-sakit semuanya daripada mana? Otak. Otak yang akan beri signal melalui saraf tunjang. Faham kan? Otak tu. Ada bahagian otak nerve tertentu yang dimatikan. Yang ataupun yang di stopkan beri signal. Sebab itu bila kita nampak macam sakit, binatang menggelupur kan? Lepas sembelih, binatang pun menggelupur. Mereka kata melihat binatang menggelupur tu seolah seksa. Tapi sebenarnya tidak. Why binatang menggelupur bila disembelih? Bahkan ada binatang kita tengok bila dah sembelih dia siap bangun lagi. Kan? Sebenarnya ia adalah hanya tindak balas kekejangan otot. Maksudnya bukan otot kejang kerana sakit, tetapi tindak balas normal. Tetapi sebenarnya lembu kambing itu tak rasa sakit dah. Sebab nerve, saraf yang melibatkan rasa sakit sudah pun diputuskan. Itu kehebatan Islam. Apabila mereka kaji dan mereka letak, mereka terkejut akhirnya non-Muslim pusat penyembelihan binatang yang bukan Islam pun mereka dah bunuh binatang cara Islam.
Saya pernah berada di Australia. Kan? Saya pernah duduk 2 tahun Australia. Jadi di sana kita dapati walaupun rumah sembelih yang bukan Islam, mereka pun sembelih cara Islam. Sebab mereka ni adalah golongan yang nak buat nak menjaga kebajikan binatang. Dan hasilnya daging lembut, daging lebih juicy dan daging lebih sihat, kualiti daging kerana faktor-faktor tersebut. Dan antara sebab lain, kalau dibunuh melalui sembelihan, tuan-puan sekalian, 2 urat utama dan urat marah adalah nadi utama. Sama juga kita. Kalau manusia dikerat leher ataupun nadi, dikelar, akan mati. Tak ada cara. Tapi kalau kelar ni, boleh hidup lagi. Bahkan kalau potong tangan pun boleh hidup lagi. Tapi kalau nadi leher diputuskan, tak ada cara. Memang akan mati. Confirm mati. Tak boleh disambung balik. Why? Sebab nadi utama di leher ini, kalau terputus, seluruh darah akan keluar. So darah akan keluar di nadi utama. Apabila binatang disembelih di bahagian leher, tuan-puan sekalian, seluruh darah akan keluar. Sebab itu binatang itu akan menggelupur untuk memancupkan seluruh darah. Dan apabila darah keluar, apa berlaku? Semua penyakit, semua kotoran akan keluar. Semua penyakit, bakteria ke apa, hanya melalui darah. Kita tak akan cakap, oh binatang ni penyakit dia melalui daging, tak boleh makan daging. Tak. Bila darah ayam keluar, darah itik keluar, darah lembu kambing keluar bersamanya segala penyakit, segala bakteria, segala kotoran keluar bersama. Faham? Itulah hikmahnya kenapa disembelih di leher, diputus urat, sakit tak rasa, dan seluruh penyakit, kotoran, bakteria keluar, dan binatang itu halal dan thayyibah, halal dan baik untuk dimakan, sihat. Dan jika dibunuh melalui cara, contohnya mereka bunuh melalui water bath stunning, mereka current binatang tu sampai binatang tu menggelupur mati, daging itu dengan darah dia bersatu dalam daging tu tak sihat. Faham ya? Sebab darah tak mancut keluar. Darah itu hanya mancut keluar apabila berlaku proses menggelupur tu. Jadi darah keluar. Bila dah habis darah keluar, binatang pun akan diam. Kalau kita tengok, habis dah darah keluar, binatang pun akan betul-betul diam. Masa tu, darah habis keluar. Tapi mereka bunuh cara water bath stunning ataupun stunning dengan melalui renjatan elektrik. Mereka memang buat. Sampai sekarang ada yang bunuh cara renjatan elektrik. Apa berlaku? Darah itu akan hilang. Bila mereka potong, darah tak ada. Tapi darah tu ke mana? Darah tu menyerap ke dalam daging. Sedangkan darah perlu dikeluarkan daripada binatang sebab semua penyakit bakteria hidup dalam darah. Sebab itu bila mereka kaji, ya Allah, hebatnya Islam. Pengkaji ini ramai yang masuk Islam. Yang sama ni mereka kata kejam. Memang nampak kejam. Sebab kelar leher dan keluar darah mancuk dan nampak binatang tu menggelupur. Nampak kejam. Mereka nampak kalau mereka buat cara stunning, renjatan, nampak binatang tu menggelupur dan tak ada darah mancut. Tapi hakikatnya, binatang itu sakit dan berlaku kekejaman. Lepas tu darah tu menyebabkan daging itu bukan daging yang baik untuk dimakan. Dia bukan daging yang sehat untuk dimakan. Hebat kan? Ya, subhanallah. Nak salin boleh perkongsian Ustazah. Saya sebenarnya pernah ditanya, saya kerja bahagian halal. Pernah Chinese yang memiliki rumah sembelih, yang mana rumah sembelihnya ayam beribu ekor sampai 30,000, 40,000 ekor sehari sembelih. Dan Chinese ni tanya saya direct. Masa tu dia nak renew rumah sembelih. Dia kata, sorry Ustazah, you Ustazah kan, I nak tanya you kenapa kena sembelih sekor-sekor? Why susah lah, makan masa lah. Kan senang kalau ayam tu kita rendam air je. Memang senang. 1,000 ekor rendam air, sekaligus mati. 1,000 ekor rendam air, renjat elektrik, mati serentak. Lagi jimat masa. So, dia boleh je siapkan kolah banyak, masukkan ayam, renjat, settle. Tapi, kenapa kena sekor makan masa Saya jelaskan dari sudut sains. You tahu tak dari sudut sains? Sebab orang bukan Islam, takkan nak cakap ini wajib. Ya, dia tahu wajib. Cuma dia nak tahu why. Saya jelaskan dari sudut fakta sains ni.
Saya kata you tengok YouTube sekarang. You tengok kajian saintis, kajian-kajian pakar yang dah membuktikan apa yang berlaku. Bila sembelih ayam tu, walaupun you nampak sakit tapi semua darah keluar, kotoran tak ada, dan ayam tu tak sakit, dan daging yang keluar daripada kilang you lagi sedap daripada yang bunuh cara rendam air tu. Lepas tu bila dia tengok, betul lah. Terima kasih yang Ustazah. Ini cara terbaik. Saya pun kalau nak makan, saya kena makan ayam yang ada logo halal. Sebab dagingnya lagi baik, lagi bagus, lagi sihat. Thank you Ustazah. So sekarang saya sudah tahu why Islam suruh sembelih sekor-sekor. Tuan-puan sekalian, saya kerja bahagian halal dulu. Saya tengok bagaimana orang bukan Islam sembelih di Malaysia. Sebab masa tu rumah sembelih sebelah-sebelah. Saya pun tengok rumah sembelih bukan Islam, yang Chinese punya, yang bukan Islam punya. Memang macam tu lah cara dia sembelih. Seorang je dia patahkan je leher. Leher tu dia patahkan je. Dia tak sembelih. Depan saya dia patahkan. Ya Allah, kesian betul. Dia patahkan macam tu je. Kepala ayam tu pap. Ayam tu sakit, mengelupuk, akhirnya akan mati juga. Tapi seksa tuan-puan sekalian. Yang kita sembelih nampak macam seksa, tapi sebenarnya ayam tu tak sakit. Dia mengelupur tu dia tak sakit dah. Betapa hebatnya Allah. Allah lah yang menciptakan ayam, lembu, kambing. Allah tahu bagaimana cara terbaik untuk matikan, untuk mengakhirkan hayat binatang ni. Subhanallah, Masya Allah. Hebat kan? Terkepit. Okey, tuan-puan sekalian. Jadi, itu di antara ilmu yang kita dapat belajar hari ini. Saya nak ucap terima kasih yang hadir. Dan kita merasa lebih kagum dengan syariat Allah. Allah lah yang menciptakan seluruh alam, seluruh binatang, makhluk semua. Allah paling tahu bagaimana nak menguruskan binatang, menguruskan makhluk. Allah lah yang paling agung, yang paling belah kasihan. Kalau kita tengok kasih dan sayang ibu terhadap anak, Allah lebih kasih dan sayang terhadap seluruh makhluk, terhadap binatang dan seluruhnya. Allah yang menciptakan, sudah tentu Allah lebih sayang. Bahkan anak yang menciptakan adalah Allah. Allah lebih sayang anak kita, melebihi kita menyayangi anak. Sebab itu Allah wujudkan syariat. Mana yang haram, mana yang harus, mana yang makruh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Semua ini untuk menjaga, untuk menyuburkan sifat ihsan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, insyaAllah besok kita bertemu lagi dalam kuliah Riyadhus Salihin pada pagi besok. Dan sebentar nanti pukul 10.30 saya akan bersama dengan sahabat-sahabat semua dalam kuliah. Saya ni sekarang berada di Cameron Highland di atas jemputan ceramah oleh Masjid Abu Bakar, Masjid Abu Bakar, Tanah Rata, Cameron Highland. So orang Cameron Highland jom berkumpul nanti di masjid tersebut, insya-Allah pukul 10.30. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Bertemu besok dan bertemu sekejap lagi pukul 10.30. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Seronok kan dapat ilmu, dapat pengetahuan yang baru. Awak ni dulu. Apa nama? Pusing dulu, lepas tu kita kongsi keindahan alam. Okey. Okey, subhanallah. Sebenarnya bayi ni adalah pokok ni. Cuba tengok. Unik kan? Sebenarnya keunikan bukan pada daun tu lah. Awak kena jauh sikit kepada bentuk. Lalu kita memuji Allah ya Khaliq. Ya Khaliq, Allah yang maha menciptakan. Kemudian satu lagi nama Allah, Allah yang musawwir. Allah yang maha mereka bentuk. Allah maha menciptakan dan tak pedik, tak rapat pun tak apa. Allah yang maha menciptakan dan Allah mencipta dengan reka bentuk yang cantik. Satu lagi nama Allah yang kita boleh belajar adalah Allah ya Badi'.
Allah yang menciptakan keindahan. Allah yang badi, Allah menciptakan keindahan. Kalau kita tengok, Allah bukan sekadar menciptakan pokok yang kita lihat sekarang ini dengan warna hijau yang sangat sempurna, tetapi dengan reka bentuk yang luar biasa. Tengok, subhanallah. Bagaimana Allah mereka bentuk dari segi panjang, pendek, lurus, dan akhirnya kita melihat sebenarnya bagaimana pokok ini diberikan perintah oleh Allah untuk panjang berapa banyak, untuk ke kanan berapa banyak, untuk ke kiri berapa banyak. Cuba tengok ni. Cuba tengok pemandangan di sini. Okey. Faham maksud saya? Bagaimana Allah menetapkan ini berapa panjang, ini berapa panjang, ini ke mana, ini ke mana. Akhirnya kita melihat satu susunan yang terletak cantik. Nampak tak? Susunan yang terletak cantik, tidak ada cacat celanya. Masya Allah, terletak cantik. Maksudnya kalaulah manusia nak buat satu lukisan ataupun nak buat satu binaan, mereka perlu merujuk kepada alam juga. Jika tidak, dia tak jadi harmoni. So ciptaan Allah ini sangat harmoni, panjang pendek, letaknya dan sebagainya. Satu lagi nama Allah, Allah Ya Bari. Apa maksud Allah Ya Bari? Yang dulu Ustazah saya beramal dengan nama Allah Ya Bari. Saya buat nama Allah Ya Bari, maksudnya Allah yang maha mencipta kehidupan. Dan Allah yang menguruskan kehidupan tersebut. Sebab itu Allah menciptakan kita dan Allah mencipta kehidupan kita. Dan Allah yang menguruskan kehidupan kita. Baik, bagi tumbuhan seperti ini, Allah bukan hanya menciptakannya, tetapi Allah yang musawwir mereka bentuk dengan sangat indah. Allah ya badi memperindahkan tumbuhan ini. Dan Allah ya badi, Allah menciptakan kehidupannya. Kalau kita fikir, macam mana dia hidup, tak bergerak, duduk setempat je, tak boring ke? Lepas tu kalau kita tengok, pada pokok ini, nampak tak ada apa? Sarang laba-laba. Nampak? Sarang lebah. Sarang laba-laba. Awak panggil apa? Sarang Laba-laba lah. Maksudnya ada kehidupan di situ. Dan bayangkan hujan lebat ribut taufan, tapi sarang laba-laba tu tak hancur kan? Hebat kan? Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, sekurang-kurangnya ada 5 nama Allah yang kita boleh belajar bila melihat keindahan alam. Cuba tengok pokok ni. Allahu Akbar, cantik sangat. Macam mana Allah buat besar semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Bukan ada, maksudnya bukan ada, apa kita sebut ya, bukan ada orang yang pergi panjat, potong nak jadi kecil. Tapi itulah ciptaan Allah. Apa nama Allah tadi? Kita sebut Allah Ya Khalik. Allah Ya Khalik. Dek, okey. Allah Ya Khalik iaitu Allah yang maha menciptakan. Allah yang musawwir, Allah yang maha kreatif. Allah yang maha mereka bentuk. Kemudian nama Allah Ya Badi, Allah yang maha menciptakan kehidupan. Allah bukan sekadar ciptakan, tapi sebab pokoknya ada kehidupannya. So Allah menciptakan kehidupan, Allah menguruskan kehidupannya. Kemudian nama Allah Ya Badi, yang musawwir, kreatif, betul lah. Ya Khalik, yang maha mencipta. Yang musawwir, maha kreatif. Ya Badi, menciptakan ciptaannya dengan indah. Allah bila buat sesuatu sempurna, perfect, tidak ada cacat celanya. Subhanallah. Kemudian Allah Ya Hakim, yang maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah kita boleh lihat pada ciptaan-ciptaannya. Masya Allah. Bagaimana kebijaksanaan Allah? Apa tu nama? Kita sebut pokok. Apa ni binatang tu? Laba-laba tu boleh hidup di situ. Serangga. Serangga. Yelah, serangga. Serangga tu binatang kan? Ya. Ni tengok yang paling panjang. Tengok ni, ini yang paling besar. Jauh sikit, kena jauh sikit. Nampak tak? Nampak? Cantik. Dia orang cakap cantik tak? Cantik. Barakallah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.